Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi mendengarkan kisah-kisah seram benar di channel Seram Santai bersama dengan Syafa. Dan kepada anda yang mungkinlah baru pertama kali mendengarkan kisah seram dekat channel Seram Santai ni, pastikan anda menekan butang subscribe dan juga butang loceng kat sebelah itu agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang Syafa bakal upload daripada masa ke semasa. Okey, untuk episod kali ini Syafa nak gabungkan kisah seram dua entiti, iaitu Kak Pon dan juga Abang Chong. Itu adalah panggilan lah yang sering ataupun panggilan ataupun gelaran yang diberikan oleh penggemar-penggemar kisah seram, iaitu Pontianak dan juga Pocong. Di mana untuk pengetahuan anda juga, Pocong dan juga Pontianak ni adalah antara hantu ataupun entiti yang dikategorikan paling ditakuti oleh mereka ataupun oleh manusia, ataupun orang ramai lah. Kebanyakan yang suka kisah-kisah seram ni, Pontianak dan Pocong ni bagi mereka itu adalah makhluk yang menyeramkan. Okey, untuk kisah yang pertama ni, Syafa nak kongsikan dengan anda kisah Pocong, di mana kisah ini dialami oleh Hamdan masa dia berada di hospital. Di mana Hamdan ni dia mengalami kemalangan dan terpaksa dimasukkan ke hospital sebab mengalami beberapa kecederaan yang agak serius lah. Beberapa malam masa dia berada dekat hospital dan di hospital, Hamdan ni dia dimasukkan di ward kelas 2, di mana dalam bilik ni adalah 4 katil. Dan beberapa malam masa isteri dia boleh teman dia, ketiga-tiga katil yang lain ni ada pesakit. Kebetulan malam isteri dia tak boleh datang teman dia, ketiga-tiga pesakit yang lain yang berada dalam bilik bersama dengan Hamdan ni dah dibenarkan pulang. Makanya tinggallah Hamdan ni seorang-seorang. Dan isteri dia bagi tahu yang isteri dia tak boleh datang teman Hamdan tau. Isteri dia bagi tahu, abang, saya tak ada teman abang tau malam ni. Anak demam ni, dia asyik nak duduk dekat dengan saya je. Tapi abang jangan risau, saya akan suruh Acu lah. Acu akan datang teman abang. Saya dah pesan dah dekat dia, suruh dia pergi teman abang sebelum pukul 11. Okey, abang jangan risau, abang tunggu je, Acu akan sampai. Dia cakap macam tu. Jadi bila Hamdan ni dia tengok jam, dah pukul 10.30. Tengok 10.30, adik dia ni tak sampai-sampai lagi. Dia call tak dapat. Jadi sampai dia tertidur lah. Dia tunggu adik dia tak sampai. Tunggu. Lebih kurang pukul 1-2 pagi macam tu dia tersedar. Ya Allah, rasa nak pergi beli air pula. Dia mengut seorang. Dia rasa macam, kenapa aku rasa seram ni? Aduh, tak boleh tahan ni. Nak kena pergi juga. Tandas ni, nak kena beli air ni. Jadi secara pelan-pelan dia turun daripada katil. Dengan keadaan kaki dia yang terhinjuk-hinjuk tu, dia pergi ke tandas lah. Dan keadaan masa tu, masih tengah jalan nak pergi ke bilik air tu, dia rasa bulu roma dia meremang tau. Tak semena-mena meremang. Padahal malam tu nak kata aircon sejuk sangat pun tak rasa sejuk sangat lah malam tu kan. Secara terhinjuk-hinjuk, dia buka pintu bilik air. Dia buka je pintu bilik air. Betul-betul ni, dia buka-buka terus, dia nampak Pocong depan muka dia. Berdiri betul-betul depan muka dia. Hamdan ni pun apa lagi kan, macam orang cakap, bila kita nampak dekat depan ni macam kita mengundur ke belakang tau. Hamdan ni pun mengundur lah ke belakang dengan keadaan kaki dia terhinjuk-hinjuk. Tah macam mana dalam keadaan dia kelang kabut ni, dia terkejut sebab dia nampak pocong. Dalam keadaan terhinjuk-hinjuk dia tu, dia terjatuh tau. Macam dia salah langkah macam ni dia terjatuh. Dia kan panik masa tu sebab dia nampak hantu. Dia rasa macam dia takut dia nampak pocong tu. Dia pun teruslah macam mengesut tau. Mengesut pergi kat katil dia. Bila pergi kat katil dia pegang lah. Dia pegang katil dia bangun. Bila Hamdan ni bangun, sekali lagi dia dikejutkan dengan penampakan pocong. Kali ni pocong tu tidur atas katil dia. Betul-betul terkejung kat atas katil dia. Dia pun apa lagi terus menjerit lah. Pocong cakap macam tu kan. Misi dia cakap tu. Misi tu datang lah. Jurawat datang. Jurawat tu tanya, ya Cik Hamdan kenapa Cik Hamdan menjerit kenapa? Pocong. Misi tengok tu ada pocong atas katil saya. Dia cakap macam tu.
Masa dia tengah kecoh-kecoh tu, adik dia sampai, Acu sampai. Acu dia tanya lah, kenapa ni nurse? Ni tak ada, Cik Hamdan begitu dia nampak pocong. Tak apalah, nurse. Tak apa, saya dah sampai. Nurse boleh lah pergi buat kerja kan. Dia cakap macam tu dekat nurse Acu, dia cakap. Pasal adik dia tanya lah, oh ni kenapa abang? Tak, tadi aku nak pergi bayi, aku nampak pocong. Lepas tu aku nampak pocong tidur atas katil aku. Kau nampak tak atas katil kau tu? Ada bantal je. Mana ada pocong kau ni? Itulah kau ni tahu cerita hantu ni. Tak ada, betul Acu, aku nampak pocong tadi. Tak payahlah bang. Macam ni abang pergi tidur. Saya tunggu sini abang tidur. Tak adanya pocong, abang tidur. Selepas daripada tu, dia keluar wad tau. Bila Hamdan ni boleh keluar wad, dia masih lagi tu macam dia, bila malam dia nak pergi tandas, dia tu nak pergi bilik air, dia rasa macam terbayang-bayang tau. Terbayang macam ada pocong bila dia buka pintu bilik air. Sampaikan isteri dia terpaksa minta bapak mentua iaitu bapak Hamdan ni pergi ambil air penawar untuk pulihkan si Hamdan ni. Okey. Untuk kisah yang kedua, kisah Kak Pon ataupun Kak Ponti ataupun Pontianak lah. Pontianak nama penuh dia, Pontianak. Yang mana kalau nama asal kepada Pontianak ni dikatakan berasal daripada perkataan pintu anak, dan di Indonesia dia ada satu daerah yang dikenali sebagai Pontianak, di mana daerah ni dibuka oleh Sherif Abraham, di mana masa Sherif Abraham ni nak buka daerah Pontianak ni, ada banyak Pontianak dekat kawasan tu, dan cara Sherif Abraham ni nak halau Pontianak ni ialah menembak meriam ke arah Pontianak. Mungkin anda dengar tu lucu, tapi sebenarnya itulah yang dilakukan oleh Sherif Abraham. Dan beberapa tahun, mungkin dalam tahun 2019 macam tu, siapa pernah baca satu artikel di mana pihak bandara ya, ataupun pihak bandara lah, pihak berkuasa di Pontianak, di daerah Pontianak ni, katanya dia nak letak replika Pontianak sebagai simbol yang menyatakan itu adalah daerah Pontianak. Okey. Kisah yang kedua tentang Pontianak ni dialami oleh seorang remaja. Bukan remaja lah, kanak-kanak lah, berusia lebih kurang 10 tahun macam tu. Di mana Am ni dia adalah digelarkan di kalangan rakan-rakan dia ni, kawan-kawan dia ni adalah Raja Aci Sembunyi ataupun Aci Lut Sembunyi lah, bahasa kanak-kanak, iaitu main sembunyi-sembunyi lah. Tapi kalau siapa tak tahu dekat tempat anda, Aci Sembunyi tu kalau sebelah utara ni memang macam tu lah, Aci Sembunyi, Aci Lut Sembunyi, itu adalah nama-nama ataupun nama yang diberikan lah, ataupun disebut lah sebagai permainan sembunyi-sembunyi ni. Okey, dia Am ni digelarkan sebagai Raja Aci Sembunyi ni sebab kalau main dengan dia tak pernah pun jadi untuk pergi cari orang. Selalu dia menang. Dia adalah orang terakhir. Kalau bab sembunyi, dia adalah orang terakhir dijumpai. Sebab dia pergi sembunyi dekat tempat kanak-kanak lain tak berani nak pergi. Kadang-kadang dalam belukar, dekat dalam tepi-tepi pokok, celah-celah pokok. Dia suka sembunyi macam tu. Kalau kawan-kawan dia yang lain ni nak sembunyi, kawan-kawan dia sembunyi biasa-biasa je kan, tepi belakang rumah, belakang belakang pokok yang orang cakap sembunyi dekat-dekat, tapi dia ni pergi sembunyi yang agak-agak jauh sikit ni. Okey. Jadi satu hari ni, masa dia nak pergi mengaji, mak dia dah pesan dah, hang lepas mengaji kalau hang nak main, hang jangan duk pergi main masuk habis tu dalam hutan-hutan mana hang pergi semalam. Pak hang balik, pak hang bagi tahu kat mak yang hang pergi sembunyi tak mana, tak tahu. Hang tahu tak kalau hang masuk celah tu, kok ada hantu kan? Hang tahu tak kalau tempat-tempat orang tak masuk tu, hantu suka duduk. Mau hang pergi jumpa hantu ke, hantu sembunyi hang ke, tak kepasal haru mak nak cari hang tak mana. Hang ingat ni, sebelum maghrib lepas hang main hang balik. Mak dia pesan macam tu. Dia tak mengangguk, dia tak mengangguk ke, dia tak mengaku pun tak. Am ni ambil beg, menonong-nonong dia pergi keluar rumah, dia pergi mengaji. Bila pergi mengaji, habis saja mengaji, keluar je pintu pagar surau, kawan dia bersuara, jom kita main dengan Cilok Sembunyi.
Kawan dia cakap. Am ni point. Dia ni orang cakap raja Orang cakap memang terror lah. Acik sembunyi. Memang orang tak pernah jumpa dia. Kalau memang Acik sembunyi tak pernah jadilah. Memang menang selalu lah. Dia memang orang terakhir yang dijumpai lah. Jadi dia pun main. Dia main. Pusingan pertama, pusingan kedua, dia memang dia adalah orang yang terakhir dijumpai. Sebab kalau permainan Acik sembunyi, orang pertama yang dijumpai ni adalah orang yang akan jadi untuk cari yang sembunyi pada pusingan yang seterusnya. Jadi Am ni pun sembunyilah. Masa lebih kurang masa round ketiga, pusingan yang ketiga, dia nak pergi sembunyi. Dia nak pergi sembunyi tengah mencari tempat persembunyian ni. Di tempat nak sembunyi ni, bapak dia lalu pula. Bapak dia lalu tak sempat lah. Orang yang tukang kira tu, yang tukang main tu dah kira sampai 10. Dia duduk tengah mencari lagi tempat nak sembunyi. Jadi dia lah jadi. Pertama kali dalam sejarah dia main Ciduk Sembunyi, dia terpaksa jadi. Dia tak apalah. Dia jadi. Jadi pusingan seterusnya dia kena pastikan dia menang. Dia bila dah menang, bila dia menang, itu jadi. Bila dah jadi, dia pun tak apalah, dia sembunyi. Kali ni dia pergi sembunyi dekat dalam satu kawasan kebun. Yang kawasan biasa, kawasan kampung ni dia luas tau. Am ni dia lari masuk kawasan tu. Di mana kawasan tu budak-budak memang tak berani nak masuk. Sebab mak bapak dia pun memang pesan lah, tempat tu, kawasan tu jangan masuk. Jadi bagi Am ni dia terlebih berani. Jadi dia kata kalau aku masuk dalam ni, aku sembunyi dalam ni, orang depa tak boleh cari aku. Yang kawan-kawan dia tak boleh cari. Bila dah semua orang keluar, dia kata, bagi dia cakap dekat dia, kalau nanti bila semua orang dah keluar, baru aku keluar. Aku tengok daripada sini je. Senang, tak payah cari aku keluar, dia kata. Biar aku keluar yang terakhir sekali, dia cakap. Dia pun pergi sembunyi. Keadaan dia agak dalam sikit lah. Dalam keadaan yang masuk dalam kawasan yang ada pokok yang tinggi-tinggi tau. Pokok ketapang, pokok kekabu. Jadi bila batang-batang pokok ni, kalau pokok kekabu ni, kalau orang duduk kat kampung, memang akan tahu pokok kekabu ni dia punya batang pokok ni besar. Budak-budak kalau sembunyi dekat belakang tu memang tak nampak lah kan. Dia pun sembunyi. Masa tu dekat nak maghrib lah. Dah macam orang cakap, cuaca pun keadaan masa tu dah bertukar menjadi gelap lah. Nak bertukar ke maghrib lah. Daripada petang tu nak bertukar ke maghrib dan nak tukar ke malam lah. Dia sembunyi. Dia sembunyi kat dalam tu. Dia sembunyi kan. Masa dia tengah sembunyi tu agak jauh sikit daripada kawan-kawan dia ni. Dia duduk lah. Dia duduk. Masa dia tengah sembunyi dekat belakang pokok kekabu tu, dia dengar ada orang ketawa. Pelan-pelan lah, kata macam perempuan ketawa kan. Macam perempuan ketawa suka tau. Gelak dengar tu. Dia cuba cari tau. Mungkin dia ingat kawan perempuan dia yang main sesama dengan dia ni sampai ataupun jumpa dia. Dia pusing lah. Toleh kiri, tak ada pun. Dia toleh kanan, toleh belakang, tak ada. Dan bila dia toleh ke kiri lagi sekali, beberapa meter daripada pokok tempat dia sembunyi tu, dia nampak ada perempuan rambut panjang, kain putih, perhati ke arah dia. Jadi Am ni menjerit lah. Menjerit menangis sambil menjerit. Jadi kawan dia yang lain pun tengah main, datanglah cari dia. Dan cari kan, dia tak cakap lah. Menjerit, menangis. Orang cakap meraung lah. Sepanjang jalan kawan-kawan dia ambil beg dia, pegang dia, pimpin dia balik rumah. Okay, macam dia nak jalan pun dah tak boleh dah. Lemah lutut dah kan. Lutut tu rasa tak mampu dah. Lembik dah lutut tu. Sampai rumah, mak dia tanya, ni persepa ni? Hang ni persepa ni Am? Hang duk teriak persepa ni? Mak dia tanya, hampa buat apa kat dia? Lepas tu dia jawab, tak tahu lah makcik. Kami tak tahu makcik ni. Kami duk main Acik sembunyi. Lepas tu dia pergi sembunyi hak tempat, hak orang tak masuk tu, hak mak kami, hak makcik tak bagi kami masuk. Dia pergi sembunyi tang tu. Lepas tu kami dengar dia menjerit, kami pergi cari dia. Dia tengok dia duduk menangis macam ni. Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun balik. Kawan-kawan dia pun balik. Bila dia balik, lepas tu pada masa yang sama bapak dia balik. Bapak dia ni tahulah kan, mungkin anak dia nampak hantu ke apa. Bapak dia cakap suruh mak dia ni ambil air. Bapak dia bacalah, baca ayat-ayat suci Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca 3 kali, bagi dia minum. Bagi Am minum, bapak dia tanya,
Hang ni bersepak am. Hang nampak hantu kah? Bapak dia tanya. Lepas tu dia tak jawab. Dia hangguk je. Tu mak dia pada belakang. Mak dia kata, aku dah kata dah kat hang, jangan duk pergi sembunyi kat tempat orang tak masuk. Tu adalah hantu. Tu nasib hang nampak hantu. Kalau hantu tu ambil hang. Mak dia cakap macam tu kat dia. Jadi dia demam tau. Bila dia demam, jadi bila dia esok tu, lepas dia baik demam 3-4 hari lepas dia baik demam, dia main lagi. Kali ni dia main, dia lalu tau. Dia lalu dekat kawasan tu, tapi dia tak masuk kat kawasan yang dia sembunyi tu. Dia sembunyi depan-depan je, dekat kawasan yang dekat-dekat je. Dan sekali lagi Am ni nampak makhluk tu tengok dia, iaitu Pontianak ni tengok dia. Terus lepas pada tu dia tak ajak dah kawan-kawan dia main acik duk sembunyi. Dia cakap tak payahlah kita main acik duk sembunyi, cakap kita main benda lain. Ni adalah pengalaman kanak-kanak yang baru pertama kali nampak hantu ataupun cakap nampak Pontianak. Untuk pengetahuan anda, yang sinonimnya dengan pokok kekabun ni adalah hantu langsui. Dan Syafa nak kongsikan dengan anda tentang hantu langsui ni ialah hantu langsui ni dan juga Pontianak ni memang hantu yang orang cakap hantu wanita lah. Hantu wanita yang menyerupai wanita yang popular lah yang dekat Malaysia ni. Pontianak ni dia suka berada di bawah ataupun dia tak suka berada dekat atas pokok. Selalunya kalau nampak perempuan ataupun lembaga yang pakai kain putih duduk atas pokok ni adalah langsui. Di mana langsui ni dia suka duduk pokok-pokok yang tinggi, macam pokok ketapang, macam pokok kekabu. Dia memang suka duduk dekat atas tu. Dan Pontianak ni dia suka menyakat orang, suka menyakat manusia. Jadi langsui ni dia suka menyanyi. Kalau Pontianak ni dia suka mengilai. Dan cara mereka ketawa kalau Pontianak ni, kita cakap mengilai lah. Cara dia gelak tu dia mengilai. Mengilai tu adalah orang gelaran ataupun cara Pontianak ni gelak. Langsui pun dia gelak juga. Dia gelak. Dan ada beza dia. Macam dia Pontianak ni mengilai dia, cara dia lain. Macam langsui ni kita tak kata dia ngilai. Kita kata dia ketawa ataupun dia gelak. Kalau langsui ni orang masuk hutan ataupun orang, selalunya sinonim orang yang masuk hutan ni, dia akan dengar suara perempuan menyanyi yang sangat merdu. Dia menyanyi merdu. Kemudian bila orang tertarik dengan suara dia tu, pergi dekat, sekali nampak langsui dekat atas. Lepas tu bila dia nampak orang, dia gelak lah. Dan untuk pengetahuan anda juga, langsui ni dia suka sisir rambut. Dia macam kita lah, yang rambut panjang ni kan, dia suka main sisir rambut, main-main rambut. Dia duduk langsui, dia duduk atas pokok. Dia sambil suka goyangkan kaki dia tau, ke kiri, ke kanan. Itu adalah langsui punya orang cakap sifat dia. Itu cara dia. Dan dia suka menyanyi dan dia suka menyisir rambut. Cara sisir rambut bukan ke bawah. Kalau kita sisir rambut kita ke bawah kan, guna jari tu kan. Tapi Pontianak ni langsui maafkan Syafa, langsui ni dia sisir rambut, dia naik ke atas. Itu adalah salah satu ataupun perkongsian lah yang Syafa nak kongsikan dengan anda. Okey, setakat ini sahaja kisah seram yang Syafa nak kongsikan dengan anda. Maafkan Syafa, mungkin cara penyampaian Syafa ni agak ataupun kurang memuaskan hati, sebab Syafa pun terlalu lama sangat bercuti, kerana ada beberapa masalah yang Syafa tak dapat elakkan. Dan terima kasih kepada anda yang dah lama mendengarkan Syafa, yang baru mendengarkan Syafa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada Syafa, hamba Allah yang kerdil dan hina ini. Dan semoga kita bertemu lagi dalam episod Seram Santai yang akan datang. Syafa mendoakan anda sentiasa dilindungi oleh Allah daripada penyakit berbahaya dan sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezeki. Dan jika anda masih lagi mempunyai ibu dan ayah, Syafa mendoakan ibu dan ayah anda dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.